Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk siri kapsul kita. Kapsul Syama'il 15 minit dalam siri yang ke-23. Hari ini kita masuk bab baru, bab yang keempat. Sementara itu kita ambil sikit beberapa minit untuk kita sharekan pada sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Supaya lebih ramai dapat manfaat daripada majlis kita yang akan bermula sebentar lagi, insya-Allah. Jadi boleh copy link dan juga pastekan di grup-grup WhatsApp kita. Begitu juga boleh sharekan juga di Facebook kita. Untuk sahabat-sahabat kita boleh tag juga rakan-rakan kita, ahli keluarga kita untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini, insya-Allah. Sementara kita share ni, sama-sama kita isikan dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diganjarkan, diberikan 10 rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Dijadikan kita ahli syafaah yang dapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli salatan كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita bersama-sama lagi sambung pengajian ataupun kapsul 15 minit kita. Dan hari ini sedikit dilewatkan kerana tak ada orang ngaji hari ini. Hari Rabu, hari kita cuti mengajilah di Kubak Center. Jadi kita lewatkan sikit pada jam 9. InsyaAllah sama-sama kita dapat manfaat daripada 15 minit yang kita akan bahaskan tentang hadis-hadis berkenaan peribadi Nabi SAW. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah apabila kamu qul in kuntum tuhibbunallah, kalau sekiranya kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ikutlah aku di situ adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita akan dapat kalau kita cintakan Allah, kita ikut Nabi, yuhibbukumullah, maka kamu akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah meletakkan syarat untuk kita yang mengaku cintakan Allah mesti melalui cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang cintakan Nabi, hakikatnya dia cintakan Allah. Dan cinta itu tidak terpisah. Maksudnya ada orang yang kata, kalau cinta Nabi, bila pula nak cinta Allah? Kan? Ataupun kita ni cinta Allah saja, tidak cinta pada Nabi. Tak boleh. Syarat bagi mendapatkan cinta Allah adalah dengan mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita baca sedikit Syama'il ini, bahagian daripada menzahirkan cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga cinta kita kepada Allah, bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan yang baru masuk bersama-sama dengan kita, yang memberikan salam kepada saya di ruangan komen, saya jawab salamnya dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan Nursia, Puan Ruzita, Puan Siti Hawa, Puan Elvira, Puan Nurul Hidayah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, begitu juga dengan para penonton yang lain insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu ma jaa'a fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat, yang ada kitab yang sama cetakan dengan saya, muka surat 16. Babu ma jaa'a fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyikat rambut. Kita dah lalu bab yang ketiga tentang panjang pendek keadaan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis bab yang lepas diceritakan sedikit mukadimah untuk masuk bab yang ini. Iaitu kita dah cerita Nabi sikat rambut mula-mula ke belakang, kemudian akhirnya Nabi belah rambut Nabi. Dan itulah yang menjadi sunnah untuk kita ikuti, untuk kita belah rambut kita. Okey. Jadi bab yang keempat berkesinambungan dengan bab yang ketiga. Apabila telah mengetahui adanya rambut, maka Nabi SAW berfirman, Man kana lahu Nabi SAW bersabda, Man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang ada, Allah Ta'ala baginya itu ada rambut. Rambut ni orang panggil apa? Mahkota kan. Mahkota dia duduk di atas kepala. Dan dia penyeri, zinah, satu perhiasan bagi manusia. Maka Nabi SAW sebut dalam riwayat Abi Daud, mengatakan siapa yang baginya Allah Ta'ala adakan padanya rambut, maka hendaklah dia muliakannya. Jadi Nabi suruh menghormati, falyukrimhu, hormati rambut dia. Dengan cara apa? Dihandsomkan dia, diminyakkan dia, disikatkan dia, dijaga dia. Kan? Maknanya kita shampoo rambut kita waktu mandi, kemudian kita minyakkan, kita sikat, jaga kekemasan dia. Itu adalah bahagian daripada menghormati dan memuliakan rambut kita. Jadi bab ini bab cara Nabi SAW menyikat rambut. Jadi cara hormat rambut ni macam mana? Tidak menjadikan rambut kita dalam bentuk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang tidak boleh dilakukan. Dalam konteks larangan yang pernah dilakukan oleh Nabi, larangan yang pernah dibuat oleh Nabi adalah qazak. Jadi Nabi melarang qazak. Apa dia qazak? Cukur separuh, tinggal separuh. Macam pang tu lah kan. Dia tepi ni dibuang habis semua, kemudian tengah trojan. Kan pacak tengah trojan. Jadi itu adalah bahagian daripada tidak menghormati rambut, kerana meletakkan bentuknya dalam keadaan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita baca hadisnya. Wa bihi ilahi qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nun ibnu Isa qala hadatsana Malik bin Anas an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Daripada Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, aku menyikat rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu aku sedang haid. Okey. Jadi hadis ni kita bincang beberapa perkara. Yang pertama adalah khidmat Aisyah ini, Sayyidatina Aisyah digelar dengan Ummul Mukminin, ibu kepada orang beriman. Kenapa? Gelaran ini Allah Taala sendiri yang berikan dalam Quran. Allah sendiri yang berikan kepada isteri-isteri baginda dengan gelaran Ummahatul Mukminin. Kenapa dinamakan sebagai ibu? Isteri-isteri Nabi kita namakan sebagai ibu bagi orang beriman. Kerana sememangnya selepas wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
sahabat-sahabat sering memanggil isteri-isteri baginda dengan gelaran ummah. Ya ummah, ya ummah, wahai ibu, wahai ibu. Kerana ada ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perkara tersebut, iaitu gelaran kepada isteri-isteri Nabi. Dan yang kedua adalah larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sesiapa sahaja mengahwini isteri-isteri Nabi. Jadi di situ adalah untuk menjaga hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah kewafatan Nabi, maka tidak ada yang dibenarkan untuk maknanya melamarlah balu ataupun janda yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dibenarkan sesiapa pun daripada kalangan kaum mukminin untuk mengambil isteri Nabi sebagai isteri. Maka larangan itu adalah seumpama kita yang dilarang, diharamkan bagi kita untuk berkahwin dengan mak sendiri. Jadi isteri-isteri Nabi ni dah jadi macam mak kita. Tak boleh untuk dikahwini. Tak boleh untuk dikahwini. Maka itulah digelar dengan Ummul Mukminin, ibu bagi orang-orang yang beriman. Beliau berkata dalam hadis ini, yang pertama kita dapat ekstrak keluar daripada hadis ini adalah khidmat seorang isteri kepada suami. Dan yang kedua berkenaan dengan haid. Kata Sayyidatina Aisyah, aku tolong sikat rambut Nabi, dan waktu aku sikatkan rambut Nabi tu, aku sedang dalam keadaan haid. Jadi beberapa perkara yang disebut oleh ulama, antaranya adalah haid tidak menghalang khidmat seorang isteri pada suami. Satu. Yang kedua adalah yang disebutkan ayat dalam Quran, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanyamu ya Rasulullah tentang orang perempuan yang datang bulan, tentang haid. Qul, Allah Ta'ala firman pada Nabi, suruh Nabi sebutkan. Qul ya Muhammad, qul huwa adzan, darah tu darah kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka asingkan diri kamu daripada wanita-wanita ini ketika mana mereka sedang haid. Maka pengasingan itu tidak bermakna pemulauan. Kita jangan silap fahamlah. Pengasingan bukan bermakna pemulauan. Berbeza dengan orang Yahudi. Orang Yahudi, wanita-wanita mereka yang haid, mereka kurung dalam store. Mereka asingkan betul. Maknanya tak, seolah-olahnya dunia yang berbeza waktu mereka sedang haid itu. Jadi disisihkan khusus untuk bagi mereka satu kehinaan bagi perempuan yang sedang haid. Jadi hadis ini bukti kepada indahnya Islam. Hatta wanita yang sedang dalam keadaan haid, walaupun ada beberapa perkara yang dia tak dapat berkhidmat lah, tapi khidmat harian yang dilakukan kepada suami, itu masih dapat dilakukan. Orang haid boleh masak untuk suami, orang haid boleh tolong sikatkan rambut untuk suami, boleh dandankan suami, orang yang datang bulan boleh kemaskan pakaian suami. Itu khidmat harian yang dilakukan oleh isteri kepada suami. Waktu datang bulan apa pula tak boleh buat pula, kena berasing duduk kurung dalam store, tak macam itu. Lebih-lebih lagi baginda Rasul, kalau kita baca hadis ini, Nabi SAW waktu disikatkan oleh Aisyah ni, Nabi dalam masjid. Aisyah dalam rumah, dibuka tingkap, dihulurkan tangan, Nabi pun menghulurkan kepala berdekatan dengan tingkap, kerana rumah Nabi dipisahkan dengan satu dinding sahaja dengan masjid Nabi. Buka tingkap masjid. Maka Nabi datang dekat dengan hujrah, bilik hujrah syarifah sekarang ni, rumah Aisyah kan. Datang dekat daripada situ, Nabi hulurkan kepala, maka Sayyidah Aisyah keluarkan tangan ke dalam masjid lah. Tangan tu masuk masjid. Jadi Nabi hulur kepala, Sayyidah Aisyah keluarkan tangan dan tolong sikatkan rambut suami ni, rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi sedang buat apa di masjid? Nabi sedang iktikaf. Jadi ini ada perbahasan lah. Iktikaf ni kalau tak ada apa-apa keperluan, tak perlu jangan putuskan iktikaf tu dengan kita balik ke rumah. Kalau tak ada apa-apa keperluan, kalau ada keperluan nak buang qada hajat apa semua, yang itu tak apa, iktikaf tak terputus. Nak keluar makan kemudian masuk balik iktikaf, itu tak terputus. Tapi nak bagi tahunya Nabi SAW, Sayyidah Aisyah nak ceritakan dalam hadis ni, Nabi waktu iktikaf di masjid pun masih menjaga kekemasan. Itu satu perkara lah.
Jadi Nabi duduk iktikaf di masjid pun, maknanya Nabi masih sikat rambut. Nabi pergi pada Aisyah, Aisyah pun datang bulan, tak boleh masuk masjid. Tapi boleh khidmat pada suami tadi, tolong sikatkan rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan daripada hadis ini juga kita tahu bahawa jaga kekemasan tadi satu, dan yang kedua adalah iktikaf itu tidak menghalang kita untuk menjadi seorang yang kemas. Bahkan lebih-lebih lagi kalau kita iktikaf di masjid, keluar dakwah ke dan sebagainya, kadang-kadang kita duduk di masjid, bukan saja kekemasan diri perlu dijaga, tapi juga kekemasan masjid. Kadang-kadang tak dinafikanlah, itu boleh diperbaiki. Iktikaf tu bagus, tapi kadang-kadang dia baju kotor-kotor, berbau-bau sidai dalam masjid, itu tak kenalah. Jadi kayu sugi juga tak dibasuh, dia letak di merata-rata tempat. Jadi kekemasan diri perlu dijaga. Kita lihat Nabi SAW mencontohkan, hatta dijaga kekemasan rambut dan sebagainya. Walaupun itu bukan satu perkara yang waktu kita iktikaf untuk kita habiskan masa keluar balik ke rumah untuk berdandan, tapi tetap Nabi ambil berat tentang penjagaan ataupun kekemasan diri. Jadi saya ingat sudah 15 minit. Kita sambung nanti hadis yang ke-33 esok insya-Allah taala. Beberapa lagi hadis yang kita dapat baca nantilah insya-Allah. Kita dah dapat tahu bahawa isteri dapat berkhidmat kepada, boleh muamalah dengan suami dia waktu sedang haid pada urusan-urusan yang dibenarkanlah. Urusan yang tak dibenarkan tetap tak dibenarkan juga. Contohnya adalah hubungan suami isteri kan, hubungan intim suami isteri, iaitu waktu isteri datang bulan tak boleh. Itu diharamkan hubungan suami isteri waktu haid. Kemudian masuk masjid, kemudian iktikaf bagi orang wanita, orang perempuan tak boleh. Nabi pernah waktu saya datang Aisyah haid, suruh ambil sejadah dalam masjid. Sayyidah Aisyah kata, aku tengah haid ni, datang bulan, maknanya tak boleh masuk masjid. Nabi kata, haid bukan duduk kat tangan kamu. Haid bukan duduk dekat tangan, maksudnya apa? Lalu boleh, murur boleh. Tapi stay di masjid, i'tikaf tak boleh. Ataupun al-mukthu, stay tu. Dia stay dalam masjid tak boleh. Lalu boleh, masuk pintu ni, keluar pintu tu, masuk ambil barang, keluar. Okey. Ambilkan sejadah untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi haid ini tidaklah satu penghinaan bagi orang wanita. Bahkan Allah Taala jadikan dia bahagian daripada ibadah jugalah. Ibadah kebersihan, kesuburan badan wanita itu terkait dengan haid. Begitu juga nanti ada melahirkan dan sebagainya. Orang perempuan ni banyak darah dia lah. Jadi ada darah kotor yang dikeluarkan daripada badan dengan cara bulanan tadi datang bulan. Itu sunnatullah yang Allah Ta'ala jadikan pada makhluknya. Pada orang yang bernama perempuan, pasti ada kebaikan-kebaikan daripada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuburan wanita biasanya berkenaan dengan kitaran haid yang baik. Kan kalau ada masalah kitaran haid, itu akan ada masalah pada kesuburan wanita. Dan lain-lain lah. Cuma haid itu tidaklah macam orang Yahudi buat, iaitu mereka asingkan, mereka sisihkan, mereka kata wanitanya kotor. Waktu jadi diasingkan tu, macam dipulaukan. Tidak, Islam tidak begitu. Khidmat kepada suami, urusan dengan orang masih lagi boleh dijalankan walaupun dalam keadaan seorang wanita itu sedang datang bulan. Cuma kalau muamalah dia tu kadang-kadang kena jaga-jaga sikitlah. Dia emosi kadang-kadang kurang stabil. Jadi kalau waktu tu dia marah-marah tu, maafkanlah. Kan kalau waktu tu dia bebel lebih sikit daripada biasa tu, senyum sajalah. Kan emosinya tak stabil, maka orang yang sedang beremosi, yang berhadapan dengan orang beremosi, kena rasional lah. Kalau emosi naik sama emosi, yang itu akan jadi masalah. Itu cerita psikologi lah. Okey, nanti kita sambung insya-Allah besok hadis yang ke-33. Wallahu taala a'la wa a'lam wa azza wa jal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Terima kasih semua yang bersama-sama pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.